Korang nak tahu macam mana nak cari counter yang tengah accumulate? Stay tune. Hari ni saya nak share dengan korang pasal Mosaic Theory. Okey, jadi apa Mosaic Theory dan macam mana kita nak gunakan Mosaic Theory ni dalam kita punya trading. Okey. So, kita dapat daripada definition of Mosaic Theory, saya dapat daripada investing.com. Ia satu teori yang merujuk kepada kaedah analisis. Kaedah analisis digunakan oleh analis untuk kita dapatkan maklumat berkenaan dengan saham-saham ataupun syarikat-syarikat tertentu. So, Mosaic Theory, dia ada bermula kat sini. Dia ada dua, public information dan juga private information. So, dekat public information ni, dia ada material information dan non-material information. Private information biasanya dia non-material information. Material information ialah maklumat yang bila diketahui oleh umum, dia akan menyebabkan pergerakan harga. Dia akan melibatkan pergerakan harga. Dan contohnya project awards, partnership, MOU, quarter reports dan sebagainya. Non-material information, selalunya bila ada keluar maklumat tu, dia tidak memberi kesan kepada saham syarikat. Iaitu no effect in price, insider trades contohnya, based on announcement yang official punya, okay, penukaran nama company dan sebagainya. So, kita tengok case study, SCH, okay, nama baru dia, Hex Industry. So, ini syarikat SCH, shareholder dia jual kepentingan dalam SCH dan dia beralih kepada NGGB. Okay. Except daripada grup VIP, saya ada bagi tahu dekat dalam grup bulan Mac, Datuk Gan Kong Hyok share transaction, saya ada bagi tahu saya ada tunjukkan dalam grup segala transaksi yang company tu dia dah buat lah. Okay. So, ini adalah shareholder dalam syarikat NGGB. Dia ada secara aktif dia membeli daripada dia beli saham syarikat tu daripada open market. Okay. Except daripada grup VIP, lepas dia menjual kepentingan dalam SCH, ini saya punya analisis lah. Saya dah buat analisis tu dan saya share analisis dalam grup. Okay, lepas jual kepentingan dalam SCH, sekarang nama baru Hex Industry. His next bet is NGGB. Dia dah mula nampak NGGB gerak sekarang. Jadi ini hari-hari yang seterusnya lah. Lepas itu, he's made his move in January dan inilah dia smart money yang kita nak cari. Okay. So, kita kaji berkenaan dengan shareholder analysisnya ataupun insider transaction. Maklumat ni kita boleh dapatkan daripada kita punya platform, trading platform yang diberikan oleh broker, ataupun kita boleh tengok dekat dalam website Bursa Malaysia. Okay. So, kalau dekat kita punya platform, kita cari dekat announcement. Okay, dan announcement tu kita cari detail dia shareholder transaction. Ataupun, cara yang kedua, kita boleh dapatkan daripada website Bursa, company announcement. Okay. Lepas tu, kita ambil bahagian kategori, tukar ke changes in shareholding. Dan kita tekan search. Okay, so ni maklumat daripada trading platform. Kita nampak kat sini 30 hari bulan Hex in Gan Kong Hyok 40 juta unit shares dijual. Pristine Acres pun dijual juga pada 30 hari bulan. Ini adalah announcement yang rasmi. Okay, announcement yang rasmi. Jadi kita nampak dia dah mula keluar daripada situ. Okay. Lepas pada itu kita tengok transaksi yang seterusnya. Ini kita dapat daripada platform M+, ya. Kita akan jumpa dia ada membeli counter-counter syarikat NGGB. Inilah dia transaksi yang berlaku. Okay. So, ada lagi satu cara yang senang. Kita boleh guna website pickastock.info untuk tengok shareholder transaction. Ini adalah screenshot yang saya bagi awal-awal tadi tu. Okay. So, ni contoh dia. Dia ada tarikh yang kita boleh tentukan, tarikh bila kita nak. Transaksi type dan kita boleh type nama orang kat sini ataupun nama syarikat dan sebagainya. So, bila saya type Gan Kong Hyok ni, dia keluar segala transaksi dia yang berlaku lah dalam syarikat. Yang mana-mana saya, dia based on nama ni. Okay, kalau dia nama syarikat, dia akan keluar nama syarikat kat sini dan bermacam-macam nama lah. Sekarang ni kita filter based on nama owner saja. So, dia dapat satu NGB. Jadi, kita tengok banyaklah transaksi beli yang dia dah buat sejak bulan Januari. Okay, sampai bulan April lah, pada masa itu kita kaji sampai April. Okay.
So ni pula bila kita scroll lagi, kita tengok sebab kita based on nama yang sama, kita nampak 30 pada 30 bulan 10 tu 2020, Hexin dia telah melepaskan kepentingan dia dalam company SCH ni ataupun Hexin. So lepas dia dah habis jual kepentingan dia kat situ, dia masuk NGGB. Tapi NGGB ni dia masuk sebelum tu lagi. Okay. Dia masuk probably berbulan-bulan sebelum tu lah. Bulan 6 ni dah mula membeli masuk ke NGGB. Sampai dekat bulan 10 ni dia let go dan dia top up duit tu dekat dalam NGGB. Okay, dia dah let go SCH atau Hexin tu, dia beli NGGB. 22 hari bulan 3, ini yang tarikh yang saya jumpa maklumat ni. Okay, saya pun alertkan dalam grup. Okay, saya bagi tahu dalam grup. Lepas saya dah buat analisis, saya share analisis saya dengan saya punya klien lah. Okay, so dekat sini kita jumpa, lepas pada itu harga dah mula terus naik. Sebelum tu harga dah naik tau. Harga dah naik kat sini tapi saya tak perasan. Okay. So tak perasan kat sini baru kita nampak sebab counter ni sebelum ni tak ada dalam kita punya radar lah. Tak ada dalam kita punya radar. Okay. So dia dah mula gerak, dah mula dapat announcement tu, dia technical dia semua dah okey, tapi analisis mosaic theory ni dia menguatkan analisis kita untuk jadi sebab kita pilih counter tu untuk kita buat trade. Okey. Dan kita tengok lepas pada tu harga mula bullish, harga dia maksimum sampai 69% pada April. Okey, 12 bulan April kat area sinilah. So macam mana kita jumpa counter ni? Caranya dia bernasib baik. Okey. So tak ada cara lain lah. Okey. Cara kita nak tingkatkan nasib, kita kena selalu mencari. Okey. Jadi peluang untuk kita bernasib baik dia berkadar terus dengan usaha kita. Kalau kita banyak usaha kat situ, kita letak banyak perangkap, kita letak banyak indikator apa? Agent, kita letak banyak spy tu, chances untuk kita dapatkan maklumat yang tepat lebih tinggi. Okey. Jadi kalau kita rajin mencari, kita akan dapat jumpa benda ni. Okey, kalau kita malas nak cari, selalunya takkan jumpalah. Okay, jadi kita kena rajin mencari pasal berita-berita macam ni ataupun selalu scroll shareholder transaction tu dekat dalam website. So info ni hanya berguna jika kita tahu cara nak guna. Okay. So kita maklumat ni memang dah ada dekat dalam announcement, memang dah lama. Tapi saya tengok tak ramai orang share benda ni dan tak ramai orang aware. So ni antara faktor-faktor kita boleh dapat finalize counter-counter yang kita nak trade sebenarnya. Okay, kalau kita nak trade pakai technical saja, selalunya lah, okay, dia akan keluar banyak counter, kita tak ada sebab yang kukuh kita nak masuk tu. Jadi kadang-kadang bila ada sebab yang kukuh, dia naik sikit tu hanyalah speculative trading, kita masuk masa orang lain menjual. Itu memang tak syok lah. Jadi trade kita tu tak jadi. So kita kena betul-betul fokus, kita cari counter-counter yang high probability. Jadi macam mana kita nak fokus tu, kita bukan setakat tengok technical saja, kita tengok fundamental, tengok news, tengok sentiment, tengok catalyst dan sebagainya. Segala info kita masuk. Jadi benda ni yang susah lah untuk trader baru amalkan. Dia selalunya orang trader baru ni dia nak tengok technical je. Sebab apa? Sebab di luar sana memang diajar untuk technical saja dah okey, dah boleh trade kan. Selalunya macam tu lah. Okay. Jadi kita sebenarnya kalau kita nak trade ni, kita kena tingkatkan sebanyak mungkin peluang untuk satu-satu counter tu naik. Okay. Bukan kita tingkatkan, tapi kita pilih yang the highest probability untuk bergerak. Okay. So, lagi satu faktor dia, kita faham dan kita belajar cara pemikiran dan cara kerja operators. Yang ni ada satu buku yang saya nak recommend korang. Nama dia Reminiscence of a Stock Operators by Jesse Livermore. Okay. Korang pastikan baca buku tu dan ada juga audiobook. Okay, nanti saya akan share dalam link kat bawah. Dan penggunaan mosaic theory. Okay, jadi kita kena tahu mosaic theory ni apa benda dan kita kena tahu cara kita nak apply kan, sebab mosaic theory ni satu skop yang luas. Dia boleh cover apa-apa saja maklumat. Cuma sekarang ni terpulang pada kita macam mana kita nak letak maklumat ni in such a way dia menjadi berguna untuk kita buat penilaian. So, menilai maklumat dengan cara cuba mencantumkan berita-berita untuk dapatkan satu gambaran sama ada bullish ataupun bearish. Okay. So, ini info yang kita
mula perasan lah masa tu dan harga naik. Kat sini pun ada actually technical indicator tapi masa tu kita tak fokus lah. Okay, tak ada sebab yang kukuh lah untuk kita beli. Sebab kita tak tahu apa tu. Dan ini kita tengok momentum trade smart money late stage accumulation dia dah mula masuk kat sini sebab kita nampak pergerakan harga yang bullish dengan volume yang tinggi. So kat sini ni volume besar ni smart money dah masuk. Okay. Lepas tu dia sideways lama lebih kurang sebulan jugalah. Lepas tu baru dia mula naik. Okay. Kat sini lepas kita dah detect first day tu, lepas kita tengok analisis shareholder dan kita nampak bullish engulfing terbentuk next day. So ini adalah technical confirmation counter tu ada potential untuk naik. Tak tahu lagi dia nak naik ke tak. Okay. Cuma ini bila bullish engulfing dia ada possibility untuk reverse direction dia daripada correction ataupun bearish kepada jadi bullish lah. Okay. So dekat sini kita dah boleh mula entry dan once price dah breakout, ini semua technical signal lah. Once price dah breakout, kita dah boleh tambah position kita. Okay. So apa yang jadi dengan Hex Int ataupun SCH nama lama dia. Okay, so tadi tu saudara ataupun Datuk Gan tadi tu dia melepaskan pegangan dia dalam SCH dan dia masuk dalam SGB. So apa jadi dekat SCH? Kita tengok SCH lepas saham owner dijual, tidak ada orang tertentu yang beli. Maknanya dia let go lebih kurang dalam 40 juta shares tu, tidak ada specific person yang mengambil alih shares dia. Okay. Jadi apa yang berlaku kat sini kemungkinan besar operators ataupun retailers masuk dan membeli counter ni daripada dia. Okay, so masa dia sibuk menjual tu, orang lain sibuk membeli. Jadi habis shares dia yang jadi yang besar dia dah pecah-pecahkan kepada shareholder yang kecil ataupun kemungkinan besar yang kecil-kecil tu maybe operators jugalah. Okay, maybe operators yang ambil alih ataupun sambut shares daripada Datuk Gan. So kerja yang secara terancang beli dan pecah-pecahkan kepada akaun yang kecil yang dikawal oleh mereka. So ini salah satu cara operator bekerja lah. Okay, dia untuk menyembunyikan track dia ataupun menyembunyikan jejak dia. So ini kita tengok 26 hari bulan Januari acquired 700 ribu. Lepas pada tu ni Datuk Gan. Kong Hyok notice of person ceasing. Ini adalah official announcement daripada bursa yang mengatakan dia bukan lagi major shareholder dalam syarikat Hex ini. Okay. So kita tengok kat sini bulan Mac harga SCH naik kat sini. Okay. So kita tengok announcement dia kat sini 10 hari bulan 30 bulan 10. Okay, 30 bulan 10 dia let go somewhere. Yalah. Okay, 30 bulan 10. Lepas pada tu dia dah operator kan kita ingat saya cakap tadi 30 hari bulan 10 dia punya announcement dia ada menjual kepentingan dia dekat area sini. Okay. Lepas pada tu company ni tidak ada seorang pun yang major shareholder emerge menggantikan dia. Okay. So tu kita ingat. Bila tak ada kemungkinan besar benda ni dia dah pecah-pecahkan kepada operator. Jadi biasanya pergerakan yang macam ni akan ada follow through. Operator akan mula push up benda ni untuk dia orang make profit lah daripada situ. So bila nama dia orang keluar dalam announcement, jadi benda tu susah sikit lah. Dia orang kena control company, kena ada buat announcement macam-macam lah untuk take over ataupun untuk tukar directors dan sebagainya. Tapi dia orang tak nak buat macam tu. Dia just pakai 200, 300, 400, 500 akaun CDS dengan ejen-ejen dia. Sekali dia tekan, so dia beli shares Datuk Gan ni sikit-sikit. Jadi satu owner yang beneficial owner sebenarnya tapi disembunyikan oleh beratus akaun CDS yang dikontrol. Benda ni adalah illegal. Okay. Jadi kita tengok lepas pada Datuk Gan dah lepaskan pegangan dia, kita tengok tiba-tiba pada bulan Mac ni ada spike dan harga mula naik kat sini. Zah sekali. So pada pendapat saya lah kat sini 70% ni ini adalah operator yang let go shares yang dia orang beli daripada Datuk Gan tu. Lepas pada tu dia orang dah let go sini 70% gain ya. Dalam masa daripada sini daripada bulan 10 sampai bulan Mac ni ambil masa lebih kurang 5 bulan. Okay, so dia orang accumulate 5 bulan ataupun dia peram dulu 5 bulan dan dia push up harga sekali dia terus dump the shares dan kita tengok harga mula jatuh lepas pada push up tu.
Okey, so case study nombor 2, Tafi. Kita tengok kat sini, shareholder accumulating, okey, Armani Synergy, Datuk Seri Azlan, Datuk Seri Wongzi, Andrew Lim dan lain-lain lagi. So kita tengok ni semua warna hijau dia membeli. Okey. Lepas tu kita tengok lagi kat sini, exercise of rights issues. Kita tengok ada banyak ni berjuta-juta unit shares. Jadi ini adalah salah satu benda yang kita kena take note jugalah. Okey. Shareholder transaction dia exercise rights issue dia convert kepada ordinary shares. So bulan Jun 29 lepas saya dah kaji, saya bagi tahu dalam grup, saya rasa Tafi ada kaki dia sepatutnya panjang lagi lah, kita anticipate harga akan pergi lagi jauh daripada harga akan naik lagi tinggi daripada harga semasa. Sebab apa? Sebab shareholder beli bukan saja-saja. Mesti ada kemungkinan besar lah dia tahu insider info dan dia bertindak pada dengan info tu. Jadi itu susah kita nak buktikan lah. Tapi kita just anggap je lah dia insider dan dia got news. Bila dia buat macam tu probably ada sesuatu yang bagus akan berlaku. Okay. So saya punya share dekat dalam group, I think Tafi got a long way to go insyaAllah for swing trade, medium term, short term support. Ini MA10 kita ambil dekat harga 90 sen. Geng-geng ni baru saja exercise rights issue dia. Okay, so ni saya punya analisis yang saya share dalam group lah. Okay. So dekat sini fasa shareholder accumulate. Kalau kita tengok chart dia, fasa shareholder accumulate daripada sini bulan Mac sampai bulan Mei ataupun dekat-dekat nak masuk Jun lah. Okay. So dia accumulate time ni. Kalau kita tengok balik chart ni daripada April sampai Jun masih lagi ada accumulation. So sorry, ini Arcadia Ventures dengan Symphony ni dia orang dah let go shares dia lah. Okay. Probably these people take over sampai bulan Jun. 15 hari bulan. Okay. April, Mei, Jun. Okay. So daripada March ni pun adalah. Okay. Sampai kat sini lepas pada tu dia orang dah habis accumulate. Barulah kita tengok harga mula fly. Okay. Dan dalam group kita alert kat sini lah 29 lepas pada kenaikan harga dah berlaku. Kat sini kita jumpa information tu di-highlight oleh kita punya rakan jugalah. Dia tanya pasal counter ni. Jadi kawan-kawan dalam group biasanya dia selalu saja bertanya dalam group. Yang buat studinya saya lah. Okay, jadi saya buat study. Bila saya buat study dan saya find out benda ni, saya share dengan semua orang, dia orang akan ada sebab yang lebih kukuh untuk buat keputusan nak beli counter ni ataupun nak tunggu counter lain. Okay. So kat sini kita dah nampak momentum trading dah mula ada lah volume besar dengan kenaikan harga. Smart money dah late stage accumulation kat sini. Probably orang yang last minute shareholder ataupun inner circle dia orang yang tahu info tu, dia collect juga pada masa tu. Jadi kita tengok tindakan dia agak apa, dia meninggalkan kesan dari segi volume. Okay. So sini kita nampak pergerakan harga dah mula naik dan eventually harga baru-baru ni mencecah sampai RM2.15. So ini ada dah lebih 100% gain. Okay. So tak ada masalah kita nak study technical, tapi kalau kita nak buat profit yang besar, kita kena enhancekan kita punya trading system. Kita kena masukkan information yang macam ni untuk kita buat decision yang lebih tepat. Okay. Kalau korang nak join support group yang saya buat adalah percuma saja untuk saya punya client. Okay, apa ada dalam group VIP support group saya, support group Teropong Bursa? Kita ada swing trading ideas. Hari ni kita bagi BIG masa harga duduk dekat area sini. Okay. Expecting daripada harga sini 15 Julai harga 70 sen. So price bullish above 78 sen dan segala-galanya kita bagi reason kenapa kita nak kenapa kita bagi trading ideas tu. Okay. So ni salah satu. Dan kita juga ada setiap hari BTST yang kita bagi kepada kita punya klien secara percuma, khas untuk active traders. Success rate ataupun target dia biasanya kita akan dapat success rate lebih kurang dalam 80% setiap hari lah secara average. Kadang-kadang kita boleh dapat 100%. Contohnya macam ni, 11 Ogos kita ada bagi list of counters ini, OFI, JFTech, CITOS, KPJ. Kita beli sebelah petang dan jual besoknya. Jadi besoknya kita tengok highest pada hari tu RM1.14. Ini profit, ini profit, ini pun profit. Ini KPJ RM1.11. High next day RM1.14, 70 sen, RM7, RM7.5 dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu yang kita dapat 100% success rate. Okay. Jadi kalau kita tengok ni pun BTST bulan Mac result dia 1 hari bulan 100%, 86, 77%, 85, 89 dan sebagainya.
So average kita akan dapat 88%. Okay. So kita selain daripada itu kita ada share intraday alerts. Kita boleh dapatkan trading ideas yang memang kita akan tolong trigger. Okay. So ni contoh 2 Ogos kita ada screener yang kita keluarkan, Chuan. Okay, dan saya share dalam grup. Ini saya punya selection. Chuan adalah next counter. Okay, fokus intraday dulu kalau dia gerak plus trailing stop. Okay, so kita tengok kat sini dia trigger pada pukul 3.18. Lebih kurang dekat area sini lah. Dan daripada harga 62 dia sampai dekat 66. Jadi kalau kita nak buat intraday trades ni pun kita akan share dalam grup, insyaAllah. Jadi kalau korang nak join, boleh buka akaun CDX dengan saya. Nama saya Kamarul Nizam dan jangan lupa subscribe YouTube channel Teropong Bursa dan juga like video ni. Dan kita jumpa dalam video yang seterusnya.